Assalamualaikum dan salam sejahtera. Percubaan rampasan kuasa ataupun coup oleh Ahmad Zaid Hamidi dan Anwar Ibrahim gagal. Mula-mula Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah beri hingga pukul 2 petang semalam untuk semua kontender ataupun calon untuk jawatan Perdana Menteri mengemukakan bukti bahawasanya mereka mempunyai sekurang-kurang sokongan dari 112 ahli parlimen. Muhyiddin Yassin berjaya menghantar lebih dari 112 surat akuan ataupun Statutory Declaration SD kepada Istana Negara. Dan Anwar Ibrahim gagal mendapati sekurang-kurang 112 surat sumpah, maka Anwar memohon pertimbangan dari Seri Paduka untuk delay 24 jam. Anwar minta masa untuk mendapat sekurang-kurang 112 surat sumpah daripada ahli parlimen yang menyokong dia. Sepatutnya, semalam perkara ini sudah putus, iaitu oleh kerana Seri Paduka memberi hingga pukul 2 petang untuk siapa nak jadi Perdana Menteri supaya mengemukakan bukti ataupun hantar bukti yang mereka mempunyai sokongan dari sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen. Seorang saja yang berjaya, iaitu Muhyiddin Yassin. Jadi sepatutnya Muhyiddin Yassin angkat sumpah sebagai Perdana Menteri pukul 2 semalam. Tapi Anwar minta tangguh, minta delay, postpone 24 jam supaya dia pun boleh mendapat 112 surat sumpah dari ahli parlimen. Jadi Agong pun tak tahulah, mungkin nak bagi peluang kepada Anwar ataupun kesian Anwar sebab Anwar ni dah tunggu 40 tahun nak jadi Perdana Menteri. Ataupun mungkin Seri Paduka tidak mahu dituduh sebagai bias ataupun berpihak kepada mana-mana pihak, so dia beri peluang lah Anwar, okey, ambil lagi 24 jam. Tapi pukul 2 petang ini Anwar masih gagal untuk mendapat sokongan dari 112 ahli parlimen. Anwar pula melancar Plan B. Plan B ialah kerana dia gagal mendapat sokongan dari 30 ahli parlimen barisan, maka dia sekarang ni duduk usaha mendapat sokongan dari ahli parlimen Sabah dan Sarawak. Sabah, Sarawak ada 50 lebih ahli parlimen. Dan Anwar berharap yang dia boleh dapat sekurang-kurang katalah 30 dari 57 ahli parlimen Sabah Sarawak, maka dengan 82 dari pakatan, so ngam-ngam lah 112 ahli parlimen, satu kerusi majoriti. Jadi dengan harapan tidak akan berlaku seorang dari ahli parlimen tu mati ke ataupun dibuang dari parti. Jadi maknanya dia boleh kekal sebagai kerajaan dan sebagai Perdana Menteri dengan satu kerusi majoriti. Jadi itu belum berlaku lagi. Dan hari ini Barisan Nasional telah bermesyuarat dan membuat keputusan bahawasanya mereka akan duduk di dalam pembangkang. Mereka tidak akan join mana-mana blok, baik perikatan, baik pakatan. They will stay as the opposition. Jadi bermaknanya both pakatan dan perikatan tidak cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. Both pakatan and barisan both tak cukup kerusi untuk bentuk kerajaan. So sementara waktu Ismail Sabri Yaakob akan continue, akan terus sebagai caretaker Prime Minister, dan mungkin Parlimen perlu bersidang. Dan masa Parlimen bersidang esok, bila-bila masa, mungkin sebulan ke 2-3 bulan lagi, apabila Parlimen bersidang, maka siapa nak jadi Perdana Menteri perlu mendapat
vote of confidence, iaitu sekurang-kurang 112 ahli parlimen mengundi dan menyokong calon Perdana Menteri yang mereka nak. And so sekarang ni bukan lagi kuasa rakyat, bukan lagi mandat rakyat, tapi sudah menjadi mandat 222 ataupun 200 ahli parlimen untuk menentukan siapa menjadi Perdana Menteri. So dalam situasi macam ni, siapa saja boleh jadi Perdana Menteri. Tidak semesti Anwar Ibrahim ke, Ahmad Zahid Hamidi ke, Ismail Sabri Yaakob ke, Tok Mat ke, Hishamuddin ke. Siapa saja yang kebetulan menang pilihan raya baru ni dan menjadi ahli parlimen sekarang, mereka boleh jadi Perdana Menteri. Tak kisah maknanya race, religion and gender. Tidak menghalang sesiapa menjadi Perdana Menteri. Tidak semestinya lelaki, tidak semesti orang Melayu, tidak semesti beragama Islam. Siapa saja yang mendapat sokongan vote of confidence dari 112 ahli parlimen, maka sah orang tersebut boleh menjadi Perdana Menteri. So, ialah mungkin kali ni kita dapat perempuan jadi Perdana Menteri, atau kita dapat bukan Islam, atau dapat bukan Melayu untuk menjadi Perdana Menteri, ataupun ketiga-tiga sekali. Orang perempuan bukan Melayu, bukan beragama Islam menjadi Perdana Menteri. Technically, that can happen in theory. Tapi ialah in practice mungkin Melayu Islam dan lelaki akan jadi Perdana Menteri lah kot. So anyhow, situasi sekarang sudah berubah, iaitu siapa jadi Perdana Menteri bukan lagi kuasa rakyat, bukan lagi mandat rakyat, tapi pilihan kurang-kurang 112 dari 222 ahli parlimen. So there'll be probably heavy lobbying sekarang ni, probably also heavy buying off, dan bukan semestinya buying off tu iaitu wang ringgit. Mungkin misalan kalau nak dapat sokongan Sabah dan Sarawak, maybe kena janji mereka bahawasanya royalty minyak akan dinaikkan dari 5% ke 10% ke atau 20% the oil royalty punya kepada negeri-negeri untuk mendapat sokongan negeri. So kalau Anwar boleh janji misalan kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan increase royalty minyak dari 5 hingga ke 20%, confirm mungkin bukan saja Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan pun mungkin akan sokong Anwar sebagai Perdana Menteri kalau balasannya ialah 20% royalty minyak. Dan juga jawatan, misalan kalau Sabah, Sarawak diberi jawatan timbalan Perdana Menteri, either Sabah atau Sarawak, atau kedua-dua Sabah dan Sarawak diberi jawatan timbalan Perdana Menteri. So ada 3 timbalan Perdana Menteri, satu dari DAP, satu dari Sabah, satu dari Sarawak, dan Perdana Menteri akan dari PKR. Maka mereka boleh dapat sokongan, Anwar boleh dapat sokongan dari mereka, because balasan dia at least worthwhile lah untuk dia orang sokong. So there'll be heavy horse trading, kita panggil horse trading, ataupun tawar-menawar di antara calon-calon Perdana Menteri, orang yang nak disahkan sebagai Perdana Menteri ataupun mengambil alih dari caretaker Prime Minister, atau mungkin Ismail Sabri sendiri nak terus continue sebagai Prime Minister. Jadi mengikut Lokman Adam tadi, perkara yang pertama Ismail Sabri Yaakob perlu buat sekira nak dapat sokongan UMNO untuk untuk terus jadi Perdana Menteri atau dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10, ialah untuk ada syarat diberi tadi, iaitu tukar Chief Justice, tukar AG, tarik balik kes terhadap Zahid Hamidi, beri pengampunan kepada Najib Tun Razak. Semua ni disebut tadilah. So the price is very high. They have to pay a very heavy price kalau nak mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri.
Soalan dia, benda yang diminta atau demand-demand daripada penyokong-penyokong, baik UMNO, baik Sabah, baik Sarawak, tak kisahlah. To get their support is a high price to pay. Tapi ada ke perkara ni menguntungkan rakyat, menguntungkan negara, atau menguntungkan golongan-golongan tertentu atau individu-individu tertentu? Kita akan lihatlah sebulan, 2 ni atau 3 bulan. Parlimen akan bersidang kemungkinan dan masing-masing akan lobby untuk mendapat sokongan ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri. Dan what is the offer lah kepada tiap-tiap grup ni atau tiap-tiap individu ini untuk mendapat sokongan. So at the moment the rakyat is not important. At the moment is what do you want? What can I give you to get your support? Dan masa depan Malaysia ni bukan lagi ditentukan oleh 20 juta pengundi atau 30 juta rakyat Malaysia, tapi 112 ahli parlimen yang nak balasan-balasan tertentu untuk menyokong sesiapa yang ingin menjadi Perdana Menteri. So, this issue about mandate rakyat yang dilaung oleh semualah, baik UMNO, baik Pakatan, baik Perikatan, yang mereka duduk bising mandat rakyat. Hari ini, mandat rakyat no longer exists. The rakyat has no power, no say untuk menentukan masa depan. Masa depan akan ditentukan oleh 112 individu yang memegang jawatan ahli parlimen, dan apa mereka akan keputusan mereka akan buat dan apa mereka akan tindakan mereka ialah what can I get if I support you as Prime Minister. Assalamualaikum, salam sejahtera.